Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Daing dalam video PDP saya yang seterusnya, iaitu surat rasmi bahagian yang ketiga, iaitu surat rasmi peribadi. Jadi, apa beza surat rasmi yang bahagian kedua dengan bahagian ketiga? Bezanya ialah surat rasmi bahagian yang kedua merupakan surat rasmi organisasi di mana sudah ada letterhead ataupun kepala surat. Manakala untuk surat rasmi peribadi bahagian ketiga ini merupakan surat rasmi yang ditulis sendiri atau direka sendiri oleh individu untuk tujuan-tujuan yang tertentu. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe Cikgu di Cikgu Daing. Baiklah, ditunjukkan sekarang dipaparkan apakah perbezaan antara surat rasmi organisasi dan juga surat rasmi peribadi. Format hampir sama, tetapi yang membezakannya ialah ketiadaan kepala surat ataupun letterhead dalam surat rasmi peribadi. Kita pergi kepada format yang pertama, iaitu nama dan alamat pengirim. Okey, sekarang ditunjukkan nama dan alamat pengirim di sini. Kalau dilihat pada alamat tersebut, tiada tanda koma. Okey, jadi tidak menjadi kesalahan sekiranya tidak diletakkan tanda koma pada bahagian alamat tersebut. Dan format yang kedua, garisan lurus. Digaris lurus. Okey, dan dilangkau sedikit dan diletakkan nama dan alamat penerima. Nama dan alamat penerima. Juga tidak diletakkan tanda koma pada bahagian alamat. Jadi tidak menjadi kesalahan. Ada soalan mengatakan yang ingin bertanya iaitu tentang adakah salah jika tidak diletakkan garisan lurus tersebut? Jawapannya, tidak menjadi kesalahan. Dengan syarat perlu digantikan dengan perkataan kepada. Jadi ini merupakan pengganti garisan lurus. Diletakkan tanda kepada. Maka alamat pengirim dan juga alamat nama penerima juga sama, cuma diletakkan perkataan kepada bagi menggantikan garisan lurus tersebut. Dan seterusnya, format yang seterusnya ialah tarikh. Okey, tarikh diletakkan pada bahagian belah kanan. Pada bahagian belah kanan dan selari dengan nama negeri, iaitu alamat terakhir. Barisan terakhir sekali bagi menulis alamat dan nama penerima. Okey, jadi di sini letakkan 20 Jun 2020. Ada dua gaya penulisan yang dibenarkan. Yang pertama, ditulis dengan menggunakan huruf besar bagi bulan tersebut. Dan yang seterusnya ditulis menggunakan huruf kecil bagi bulan tersebut. Jadi kedua-duanya tidak menjadi kesalahan. Seterusnya kita pergi kepada sapaan dan rujukan hormat. Biasanya apabila kita menulis surat, kita akan letak sapaan tuan ataupun puan dan sebagainya. Jika individu itu tahu gelaran kepada penerima tersebut, contohnya yang berbahagia, maka boleh diletakkan yang berbahagia. Tapi kalau tidak tahu, maka cukuplah sekadar letak tuan ataupun puan. Okey, tuan kita komakan, kemudian kita langkau sedikit, kita letakkan tajuk surat. Okey, bagi menulis tajuk surat, ada dua gaya penulisan yang dibenarkan dalam menulis surat rasmi peribadi. Yang pertama, ditulis menggunakan huruf besar dan dibolkan. Tidak perlu digariskan. Bagi gaya penulisan yang kedua, ditulis menggunakan huruf kecil, hanya pangkal perkataan saja yang digunakan huruf besar dan perlu digariskan dan tidak perlu dibolkan. Ingat, inilah dua bentuk penulisan dalam menulis tajuk surat. Sekali lagi perlu diingatkan, pada bahagian tajuk surat, dilarang untuk diletakkan tanda nokta pada hujung tajuk tersebut. Ingat, tidak boleh ataupun dilarang sama sekali untuk meletakkan tanda nokta pada hujung tajuk tersebut. Seterusnya kita pergi kepada pembukaan surat. Pembukaan surat. Okey, ini contoh pembukaan surat. Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas. Pembukaan surat ni banyak cara boleh guna. Bergantung kepada individu tersebut. Dan seterusnya kita akan beralih kepada isi surat. Okey, isi surat.
Apabila ingin menulis isi surat, yang pertama perlu diletakkan nombor. Biasanya nombor akan bermula dengan nombor 2, kemudian disantakkan ataupun dalam bahasa Inggeris ditabkan supaya berada di tengah sedikit. Contoh ini merupakan contoh ayat dalam isi surat. Biasanya isi surat ini mengandungi 2, 3 atau 4 ayat. Okey. Seterusnya nombor 3 juga merupakan isi surat, nombor 4 juga merupakan isi surat. Dan bagaimanakah bentuk penulisan sekiranya dalam perenggan tersebut telah dilampirkan sesuatu kepada penerima. Okey, jadi dalam ayat tersebut ada lampiran. Maka cara menulis, cara menulis membuat perenggan yang ada lampiran adalah seperti berikut. Okey, kena diletakkan tanda 3 titik di sini. Okey, dan kemudian barulah letakkan nombor. Kerana apa? Kerana ini bermaksud ayat tersebut ada lampiran. Itulah cara menulis yang betul dalam bahasa Melayu Malaysia. Yang seterusnya merupakan penutup surat. Contoh penutup surat mudah saja. Atas pertimbangan dan maklum balas daripada pihak tuan, saya ucapkan jutaan terima kasih. Cukuplah. Itu merupakan kesimpulan. Boleh dikatakan sebagai kesimpulan surat. Kita pergi pada kata penutup ataupun ungkapan penutup. Di sini diletakkan perkataan sekian merupakan kata penutup. Perlu diingat, jika dalam kesimpulan ini sudah ada perkataan terima kasih, maka tidak perlu diulang perkataan terima kasih pada bahagian kata penutup. Contoh, sekian terima kasih. Salah. Kerana sudah ada kata terima kasih pada bahagian penutup. Pada bahagian kesimpulan. Dan sekiranya tidak ada perkataan terima kasih, barulah boleh diletak perkataan terima kasih pada bahagian kata penutup. Contoh, sekian, terima kasih, titik. Dan yang seterusnya kita akan pergi kepada rujukan diri pengirim. Biasanya, individu yang menulis sepucuk surat, biasanya akan menggunakan rujukan yang benar. Yang benar. Berbeza dengan organisasi, mereka akan menggunakan saya yang menjalankan amanah. Contoh, itu antara contohlah. Jadi, untuk individu biasanya lebih gemar menggunakan yang benar. Lepas itu, koma. Dan diikuti dengan tanda tangan, nama atau jawatan. Okey, nama ini boleh ditulis dengan menggunakan huruf besar atau dibolkan dan diletakkan tanda kurungan. Sekiranya tidak diletakkan tanda kurungan, maka tidak menjadi kesalahan. Saya harap semua pelajar dapat pelajaran pada hari ini, iaitu surat rasmi peribadi. Ingat, ianya berbeza dengan surat rasmi organisasi bentuk penulisannya. Kerana ada beberapa format yang berbeza antaranya garisan tersebut. Jelaslah? Baiklah, saya harap kita berjumpa pada video saya dalam video saya yang seterusnya, video-video PDP saya. Dan jangan lupa untuk ikuti YouTube saya, Cikgu Daeng, dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.